selamat pagi semua. Saya Ain dari grup 9. So, hari ini kita berada di Desa Durian, Bukit Expo. Kami pelajar sains biologi tahun 2. Kami datang ke Desa Durian ini untuk menemubual Encik Haji Firdaus dan Encik Kamara tentang penjagaan museum dan bertanya beberapa soalan seperti pengalaman mengenai penjagaan museum, jenis baja yang digunakan, isu berkaitan dengan perosak dan aspek-aspek lain yang mungkin timbul dalam proses untuk membesarkan pokok-pokok durian di sini. Assalamualaikum dan selamat pagi Encik. Soalan pertama saya, berapa lama tanaman ini dah ditanam dekat sini? Selamat pagi, selamat datang. Tanaman kat sini ada banyak peringkat. Yang sekarang ni kita dah ada 6 peringkat. Yang paling lama tahun 1970 sampai 1980, blok yang baris depan kita namakan blok A. Kemudian yang peringkat kedua blok B, dari tahun 85 sampai tahun 90. Dan yang blok C yang belakang kita ni dari tahun 90 sampai tahun 95. Dan kami dah mula penanaman yang baru, blok D, tahun 2011, blok E tahun 2019 dan blok F 2021. Semua ada 6 peringkat. Dan akan ada lagi lah menyusul untuk sulaman. Ya baiklah, apakah jenis grade durian yang ditanam dekat sini? Dekat sini ada kawasan tanaman untuk koleksi atau pengumpulan germa plasma. Bermakna kita dulu asalnya mengumpulkan banyak koleksi lah, klon-klon dan variety durian ni untuk kita simpan jadi batu. Dan semasa peringkat awal dulu kami gunakan kawasan ini untuk pengeluaran mata tunas ataupun bahan tampang untuk cantuman. Disebabkan pokok dah membesar dan mengeluarkan hasil, so kami teruskan untuk jadikan dia pengeluaran hasil dan juga masih juga digunakan sebagai penyimpanan koleksi germa plasma. Setakat ini masih ada lebih kurang dalam 25 jenis atau 25 klon di sini yang merangkumi klon-klon peringkat awal dulu, macam D2 yang didaftarkan pada tahun, maaf saya lupa, yang paling awal lah, sebab dia bermula pada D1, D2 dan sekarang dah 200 lebih senarai klon yang ada lah. Dan ini tak termasuk koleksi-koleksi yang mana pegawai yang lama tu dapat jumpa klon-klon yang berpotensi untuk didaftarkan, tetapi sehingga sekarang masih tidak didaftarkan lagi. Jadi bermakna lebih daripada 25 jenis lah. Dan grade yang ada di sini bergantung kepada penggradean semasa. Sebab durian ni bergantung juga pada penjagaan dia, cuaca, untuk mendapatkan grade hasil yang baik lah. Kalau sekarang ni klon yang terbaik yang kita dah mula tanam, yang semua sedia maklum, macam Musang King lah di 197, durian duri hitam. Kalau yang lama-lama tu durian kampung premium pun ada di sini. Yang tu biasanya grade yang rendah sikit lah. Jadi berbagai peringkat dan berbagai jenis grade ada di sini. Bolehlah bagi saya satu, balik. Boleh cantum sekali. Okey, adakah hasil-hasil yang dapat dijual dan grade mana yang paling laris dijual? Kalau mengikut hasil yang pernah kami keluarkan, semuanya kena jual lah. Ada banyak grade, iaitu bermula pada premium AA, premium A, dan grade AA, A, B dan C, dan juga termasuk durian-durian yang walaupun pecah kami jual juga. Sekarang ni kita dalam proses ataupun dalam program penjanaan hasil, sebaik mungkin lah kita pasangkan apa yang hasil yang ada di sini. Yang keduanya tadi soalannya, grade apa yang selalu laris dijual? yang paling laris di sini macam mana ya? Semua laris. Yang paling laris. Pokok kita di sini ataupun klon yang terbanyak dekat sini adalah D7 dengan D10, D2, D24. Jadi itu adalah major yang ada di sini. Jadi yang nampak macam laris yang itulah. Dan kami nampak pun itulah yang paling disukai ramai di kawasan sini. Walaupun kita ada grade-grade lain, mereka datang tu biasanya akan tanya yang tu dulu, 3 jenis dulu, D2, D10, D7. Itu yang menjadi sebutan ramai lah. Dan macam signature pula lah kawasan ini. So kalau orang nak cari D7 kan tadi? D7. Orang datang sini lah cari? Biasanya kami promote dulu. Sebab klon ni dia tak berapa terkenal, tak macam tu je Kamaro. Di luar jarang kita jumpa, di 7, di 10. Di luar dah sekarang dah mula banyak lah. Kalau di luar tu memang sentiasa mencari di 197, Musang King. Itu yang jadi tumpuan penggemar durian.
Selalu berapa keuntungan yang diperoleh daripada total semua? Kami di sini sebenarnya lebih mengutamakan untuk pengajaran dan penyelidikan. Jadi setakat ni keuntungan bukan tidak diambil berat, tapi itu menjadi pertimbangan yang kedua lah, sebab kami menyediakan kepada kemudahan pengajaran dan penyelidikan. Dan kalau nak ikutkan dari segi keuntungan, memang ada keuntungannya, tapi kami tak detail lah. Kalau secara kasar tu banyak juga lah bila musim yang bila musim itu terjadi, dan ada juga musim-musim yang buah dia tak banyak. Jadi nak katakan tiap kali berbuah dia ada untung, mungkin tak juga lah, sebab ada masa musim yang memang tak banyak sangat buah. Keuntungan tu lebih kepada student lah, sebab mereka mempunyai clone ataupun jenis-jenis durian yang sangat banyak dan berbeza-beza untuk dikaji dan dipelajari. Selalu hasil tanaman ni dijual di luar UPM ke dekat dalam UPM je? Kami ada pusat jualan di pusat Perdana Putra ni, ada satu outlet nama dia Putraman. Outlet dia berhampiran atau bersebelahan dengan Astana Putra. Jadi yang itu adalah outlet yang utama lah. Selain daripada tu, kami pun ada menjual di dusun juga. Sebenarnya kami di pusat Perdana Putra ni ada 3 dusun. Satu di Ladang Pucung, satu di Ladang Lima, dan yang ketiga di sini dusun Derma Plasma berdapatan dengan Expo. So, tiga-tiga dusun ni pun ada buat jualan juga. Sebab bila kita tumpukan pada satu tempat, dia akan menjadi masalah macam untuk melayan pelanggan sekaligus yang ramai tu, dia akan menjadi stuck ataupun kesesakan tinggi lah. Jadi bila kita pecahkan lagi di pihak outlet ataupun jualan tu, jadikan lebih ramai orang boleh datang dan lebih mudah untuk orang datang lagi. Dan selain pada tu, tak ada hasil yang terbazir lah. InsyaAllah bila datang dusun, mereka rasa macam semuanya fresh, dan memang fresh pun sebenarnya. Jadi walaupun durian-durian yang pecah, isi dalam dia masih cantik. Saya pun ada beli juga hari tu. Tak perasan pula saya. Orang lain yang belikan. Durian sebelah mana tu? Dusun mana tu? Dekat Ladang 10. Ladang 5 sana. Ladang 5. Ladang yang belakang polis MSN tu. Betul. Saya tanya, adakah tanaman durian ni memerlukan baja-baja, dan apakah baja-baja yang digunakan? Bukan semua pokok memerlukan baja. Terutamanya kita sebab maintenance kat sini pokok durian yang utama. Jadi pembajaan ni kita buat mengikut umur dia dengan kekerapan. So untuk setahun kita dah di lock untuk pokok durian dewasa setahun 12 kilo. So kita akan buat 2 pusingan lah. Di mana satu pusingan kita ambil dalam 6 kilo lah. So ikut jumlah lah ke keseluruhan total itu, ikut keseluruhan pokok lah, jumlah pokok semasa. So setiap kali pembajaan kita kena buat pancian dulu, tengok jumlah pokok banyak mana, dan baru kita boleh buat pembajaan lah. Tidak nanti membazir pula kan, ataupun terlebih ataupun terkurang. Okay. Jadi berapa lama kan masa yang sering diperuntukkan bagi satu pokok untuk hasilkan buah? Berapa macam mana? Berapa lama Untuk dia berbuah? daripada tanam ke ataupun daripada pembajaan? Daripada tanam. Daripada tanam, tengok keadaan pokok jugalah. Kalau kita ambil yang mata tunas sebenarnya sentuman dia pokok, dia dalam 3 tahun ke 7 tahun macam tu dia berbuah. Tapi tengok pada penjagaan juga, tengok pada penyakit, kita punya bagi pembajaan dia, kesegaran pokok dia, tengok kawasan tanah apa benda semua lah. Kalau dia okey, perfect semua benda, 3 tahun 4 tahun dah boleh ada hasil. Tapi kita tak boleh estimate tentu lah, sebab pokok yang kita tanam tu tengok pula pokok apa. Kalau pokok tu sensitif macam musangking, agak susah lah. Dia biasa 7 tahun, 5 tahun. Macam kita kat sini pun pokok yang paling lama, yang pokok muda yang paling lama pun dah 5 tahun pun masih belum ada hasil. Sebab kita ada masalah tanah, penyakit dengan serangga lah. So situ sikit sebanyak dia bagi efek pada pokok untuk berbuah juga. Jadi bagaimanakah Encik menjaga pokok-pokok ni supaya pokok-pokok ni kekal sihat? So kita kena buat penyelenggaraan berkala lah. Maksudnya pembajaan, racun rumpai, bukan racun rumpai, racun serangga dan pilat dengan rumpai. Itu kita kena buat rotation lah. Sentiasa kena pantau. Selagi dia muda kita kena buat pemantauan lah kat pokok tu untuk kekalkan kesegaran. Menurut Encik lah kan, senang ke nak jaga pokok dengan ni? Personally, tengok pada untuk kawasan sini lah. Untuk kawasan sini
dengan manpower, dengan kalau semata-mata untuk jaga pokok sahaja boleh 3 orang, tak ada masalah. Dengan jumlah pokok yang ada, pokok muda sekarang ni kita boleh maintain. Tapi sebab kita ada kekangan macam Majid Firdaus cakap ni, kita ada penyelidikan, kita ada kena handle kelas, lepas tu ada dokumentasi, lepas tu ada benda-benda lain lah khusus. Benda semua kita terpaksa ikut rotation yang semasa lah. Tadi kan Cik ada mention yang ada serangga perosak kan juga. Boleh ke Cik bagi tahu serangga perosak apa yang selalu mengganggu pokok durian kat sini? Terlalu banyak pasal dia. Koya, apa lagi Saidit paling utama. Saidit lah paling utama kat sini, Saidit. Dia serangga tu dia makan bahagian bawah daun pokok muda. Dan mungkin pokok tu ada tapi kita tak perasan lah sebab dia terlalu tinggi. Tapi pokok muda memang kerap sangat sebenarnya. Itu penjagaan serangga, kawalan serangga yang utama. Macam kat sini susah sikit untuk kawalan serangga pokok kecil ni. Sebab kalau dia memang kena sentiasa spray. Kalau kita spray tinggal, benda tu akan datang balik. Sebab kita bersebelahan dengan pokok-pokok lama kan, pokok dewasa. Pokok lama ni kita tak buat PND, tak buat pest and disease. So bila situ hilang, tak ada pokok lama, dia masuk balik, dia datang balik. So sentiasa kita kena spray lah. Tu cabaran. Baiklah, terima kasih Encik Haji Firdaus dengan Encik Mak Harun kerana telah memberi banyak kerjasama sebelumnya dalam menjayakan kegiatan kami. Terima kasih. Terima kasih sudi datang. Terima kasih. Dapatkan apa ni. Ni nak bagi